Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kelas cikgu sambung lagi untuk bab 834. Kali ini cikgu pilih perubahan dan pembaharuan kedatangan Islam dalam bidang ekonomi di negara kita. Ingat dalam bab 834 ni diceritakan tentang perubahan, pembaharuan atau kesan kedatangan Islam ke negara kita dalam 3 aspek, iaitu politik, sosial dan ekonomi. Yang banyak keluar dalam soalan percubaan negeri-negeri tahun 2020 ni adalah perubahan dari segi ekonomi dan sosial. Ekonomi dia keluar dekat perubahan dari segi perdagangan dan sosial keluar dekat perubahan dari segi pendidikan. So kelas kali ni cikgu akan ceritakan pada kamu perubahan yang berlaku dalam bidang ekonomi setelah kedatangan Islam, iaitu perubahan dari segi perdagangan. Nampak cikgu bagi tahu kat kamu dari sudut ekonomi ada 3 pembaharuan atau ada 3 kesan atau ada 3 pengaruh kedatangan Islam di negara kita, iaitu perubahan dari segi perdagangan, dari segi mata wang dan dari segi percukaian. Tapi kelas kali ini cikgu akan cerita dari perubahan dari segi perdagangan. Okey, apabila Kerajaan Melayu Melaka ditubuhkan, salah satu pendapatan tetap atau salah satu keagungan Melaka disebabkan oleh perdagangan. Perdagangan yang berkembang di Selat Melaka itu menjadikan Melaka sebagai satu pelabuhan one-stop center kepada pedagang-pedagang dari barat dan timur. Kegiatan perdagangan di Melaka sangat berkembang pesat sehingga seorang sejarawan barat yang bernama Tom Pires pernah mengatakan bahawa di pelabuhan Melaka terdapat hampir 400 kapal dagang keluar dan masuk melakukan perdagangan di pelabuhan Melaka setiap hari. Okey, jadi dekat sini kamu kena tahu apakah faktor, apakah sebab, apakah punca yang menjadikan Melaka sebagai pusat perdagangan yang terpenting di rantau Asia Tenggara, terutama di kawasan Selat Melaka dahulu. Okay, kita tengok kenapa Melaka menjadi pusat terpenting. Okey. Melaka menjadi pusat perdagangan yang penting kerana kedudukannya yang strategik. Kedudukan strategik. Kedudukan Melaka sangat strategik. Bagaimana kamu nak ceritakan kedudukan Melaka itu adalah sebuah pelabuhan yang strategik di peringkat antarabangsa? Kamu ceritakan bahawa kedudukannya yang strategik kerana terletak di laluan antarabangsa. Okey, terletak di laluan antarabangsa. Maksud dia terletak di pertengahan jalan antara barat ke timur dan timur ke barat. Semua kapal pedagang yang daripada arah timur, contohnya kapal pedagang dari China hendak ke barat, mesti akan melalui Selat Melaka. Atau dari barat, contohnya pedagang dari barat, dari India, dari Parsi hendak ke China juga akan melalui Selat Melaka. That's why Melaka mempunyai kedudukan yang strategik kerana terletak di laluan perdagangan antarabangsa. Satu lagi kedudukan Melaka yang strategik kerana terlindung dari tiupan angin monsun. Terlindung dari tiupan angin monsun. Okey, terlindung dari tiupan angin monsun. Jika berlaku angin monsun timur laut, maksudnya kapal-kapal dagang dari barat yang hendak ke China, dan ketiga itu berlaku angin monsun timur laut, mereka akan berhenti di pelabuhan Melaka atau berhenti di pelabuhan-pelabuhan di Asia Tenggara. Sebab kalau mereka teruskan perjalanan, kapal dagang tu akan karam atau pecah dilanda ombak. So sama juga ketika mereka balik dari negara China hendak menuju ke arah barat, maka ketika berlaku monsun di barat daya, maka mereka akan singgah di pelabuhan-pelabuhan di Asia Tenggara, terutamanya di pelabuhan Melaka. That's why Melaka ni dikunjungi oleh para pedagang kerana kedudukannya yang strategik yang terlindung dari tiupan angin monsun. Okey, selain daripada itu, pelabuhan Melaka, kedudukan yang strategik juga dikaitkan dengan pelabuhan Melaka yang dalam. Okey, pelabuhan dia yang dalam dan terlindung. Okey, pelabuhan Melaka ni dalam dan terlindung. Selain daripada kedudukan strategi, kenapa pedagang suka singgah di Melaka atau kenapa Melaka menjadi pusat perdagangan yang sangat penting bagi negeri-negeri Melayu dahulu? Kerana Melaka ini menyediakan kemudahan di pelabuhan.
terdapat banyak kemudahan yang ada di Pelabuhan Melaka yang disediakan oleh pembesar dan Sultan Melaka. Sebab Melaka, sejarah Kesultanan Melaka mencatatkan terdapat 9 orang sultan yang mentadbir Melaka selama 111 tahun sebelum Melaka dijatuhkan atau dikalahkan oleh Portugis. Ketika para mesuara membuka Melaka pada tahun 1400 sehingga tahun 1511 bila diserang oleh Portugis, selama 115 tahun itu Melaka diperintah oleh 9 orang Kesultanan Melayu Melaka. Dan ketika pemerintahan Sultan Mansur Shah, ketika pemerintahan Sultan Alauddin Rakyat Shah, ketika pemerintahan Sultan Muzaffar Shah mencatatkan bahawa Melaka antara pusat perdagangan yang sangat terpenting di tanah Melayu. Kenapa? Kerana terdapatnya kemudahan di pelabuhan. Apa contoh kemudahan di Pelabuhan Melaka yang menarik perhatian pedagang untuk singgah atau melakukan perdagangan di Melaka? Contohnya, ada kemudahan untuk membaiki kapal. Okey. Yang kedua, ada kemudahan untuk menyimpan barang. Okey. Contohnya, Pelabuhan Melaka menyediakan gudang kepada para pedagang. Ada kemudahan juga untuk membaiki kapal, kemudahan untuk mendapatkan bekalan air bersih, kemudahan untuk mendapatkan bekalan barang dagangan. Kamu nampak walaupun Melaka tu kecil, tetapi dia mempunyai semua barang keperluan yang diperlukan oleh pedagang bila sampai ke rantau Asia Tenggara ini. Kenapa Melaka memiliki banyak barang dagangan? Sebab kamu kena tahu, Melaka mempunyai tanah jajahan, mempunyai kawasan jajahan. Setiap kawasan jajahan takluk Melaka membekalkan barang untuk didagangkan di Pelabuhan Melaka. That's why Melaka walaupun negeri dia kecil tetapi mempunyai banyak hasil barang dagangan yang diperlukan oleh pedagang, sama ada pedagang dari barat ataupun pedagang dari timur. Okay. Ni salah satu sebab kalau kamu nak cerita kenapa jika ditanya soalan kenapa Melaka menjadi pusat perdagangan yang terpenting di rantau Asia Tenggara dulu. Okey. Apabila Islam datang ke Melaka, maka berlaku perubahan dari segi perdagangan yang dijalankan di Melaka. Kerana apabila Islam datang, para pentadbir Melaka, Sultan Melaka dan pembesar-pembesar mengaplikasikan ajaran agama Islam itu dalam perdagangan di Melaka. Antara contohnya, perdagangan itu mula dijalankan secara telus, mula dijalankan secara jujur mengikut syariat Islam. Okey, antara perkara yang ditekankan oleh pentadbir Melaka ataupun pembesar Melaka apabila bermulanya Islam di Melaka, dari segi perdagangan, maka Melaka telah mewujudkan jawatan-jawatan yang tertentu. Okey, mewujudkan jawatan-jawatan yang tertentu bagi menjamin sistem perdagangan di Melaka itu berjalan dengan lancar. Okay? Maksudnya kenapa pemerintah Melaka, kenapa Sultan-Sultan Melaka melantik jawatan-jawatan tertentu di Pelabuhan Melaka? Sebab nak memastikan perdagangan itu dijalankan secara telus, nak memastikan perdagangan itu dijalankan secara jujur, menepati syariat perdagangan dalam Islam. Okay? Antara contoh jawatan yang diwujudkan di Pelabuhan Melaka, contohnya jawatan seperti Laksmana. Okay? Jawatan seperti Laksmana. Laksmana ni tugas dia untuk apa? Laksmana ni tugas dia untuk menjaga keselamatan di kawasan perairan Laut Melaka. Keselamatan di kawasan perairan Laut Melaka. Jadi kenapa pedagang suka singgah di Melaka? Sebab dah tahu dah apabila mereka singgah di Melaka, di Pelabuhan Melaka ni, keselamatan sangat terjamin. Mereka tidak akan diancam oleh langit. Kenapa? Sebab keselamatan laut di kawasan perairan Laut Melaka ni dijaga, dipantau oleh Laksmana yang telah dilantik oleh Sultan bagi memastikan keselamatan perdagangan di Melaka. Selain daripada jawatan Laksmana, Sultan Melaka juga melantik jawatan Shah Bandar. Okay. Shah Bandar adalah pegawai yang sangat penting di Pelabuhan Melaka. Shah Bandar memegang banyak peranan di Pelabuhan Melaka. Shah Bandar merupakan hakim di pelabuhan. Contohnya, jika berlaku sebarang kegiatan jenayah di perairan Laut Melaka atau di Pelabuhan Melaka, maka Shah Bandar akan bertindak sebagai hakim di pelabuhan.
Nampak peranan Syah Bandar. That's why untuk melantik Syah Bandar, biasanya Sultan akan memilih golongan pegawai yang jujur, yang mempunyai ciri-ciri mahmudah, iaitu jujur, bertanggungjawab, amanah, bersopan santun. Ciri-ciri mahmudah itu penting untuk melantik Syah Bandar, sebab Syah Bandar adalah hakim di pelabuhan. Syah Bandar juga menguruskan kutipan cukai. Setiap kutipan cukai yang dikenakan kepada pedagang dan dikenakan terhadap barang yang didagangkan di Melaka akan dikutip oleh Syah Bandar. That's why Syah Bandar perlukan seorang yang jujur untuk memegang jawatan tersebut. Dan hasil kutipan cukai ini akan diserahkan oleh Syah Bandar kepada bendahari untuk menjadi perbendaharaan Melaka atau pendapatan kepada negeri Melaka. Selain itu, Syah Bandar juga menjaga kebajikan pedagang. Setiap pedagang yang datang ke Melaka akan dijaga oleh Syah Bandar. Maksud dia dari segi urusan pertempatan mereka, dari segi urusan penyimpanan barang mereka di gudang akan diuruskan oleh Syah Bandar. Bermaksud Syah Bandar ni satu jawatan yang sangat penting yang diwujudkan di Pelabuhan Melaka oleh Sultan Melaka, bertujuan untuk memastikan sistem perdagangan di Melaka dibuat secara telus, secara jujur mengikut hukum Islam. Okey, selain daripada mewujudkan jawatan tertentu di Pelabuhan Melaka ini, bagi menunjukkan bahawa sistem perdagangan Melaka telah menerima pengaruh kedatangan Islam, yang kedua, alat timbang dan sukat diperkenalkan. Okey, alat timbang dan sukat diperkenalkan bagi memastikan setiap barang itu disukat, ditimbang mengikut kaedah yang telus. Tiada berlaku sebarang penipuan. Kenapa alat timbang dan sukat diperkenalkan? Bagi memastikan perdagangan itu dijalankan secara adil. Bagi memastikan sukatan itu mengikut cara yang benar. Tidak ada penipuan, tidak ada unsur penipuan. Okay? So, alat timbang dan sukat itu contoh diperkenalkan sistem kati dan tahil. Okay? Kati dan tahil digunakan untuk menyukat barangan seperti emas. Seperti permata. Kemudian alat timbang dan sukat seperti sistem bahara. Hati-hati ini adalah soalan objektif. Sistem bahara diperkenalkan bagi menyukat rempah ratus. Menyukat rempah ratus contohnya seperti lada hitam. Bunga lawang. Rempah ratus lah, herbs. So kalau ditanya lada hitam disukat di Pelabuhan Melaka menggunakan sukatan apa? Sistem bahara. Kalau untuk menyukat emas permata digunakan sistem kati dan tahil. Terangkan kenapa ini ayat fakta. Alat timbang dan sukat diperkenalkan setelah kedatangan Islam. Contoh kati, tahil, sistem bahara. Ini contoh. Kemudian kena terangkan kenapa alat timbang dan sukat ini diperkenalkan bagi memastikan sistem perdagangan di Melaka dibuat secara jujur, secara telus mengikut hukum Islam. Okey, perubahan yang ketiga bila Islam mula ada di Melaka dari segi perdagangan ialah yang ketiga ialah pengenalan undang-undang. Okey, pengenalan undang-undang iaitu Undang-Undang Laut Melaka. Okay. Kenapa Sultan Melaka memperkenalkan Undang-Undang Laut Melaka? Supaya setiap perkara sivil dan jenayah yang berlaku di Pelabuhan Melaka, ada di kawasan perairan Laut Melaka atau di dalam kapal yang sedang berlabuh di Pelabuhan Melaka akan diadili sepenuhnya secara adil mengikut Undang-Undang Laut Melaka. Contohnya, dalam Undang-Undang Laut Melaka mengandungi perkara seperti tanggungjawab nahkoda. Tanggungjawab nahkoda atau kapten kapal. Mengandungi juga perkara seperti jenayah di pelabuhan. Jika berlaku sebarang jenayah di Pelabuhan Melaka atau berlaku jenayah di dalam kapal yang sedang berlabuh di Melaka, maka Undang-Undang Laut Melaka akan digunapakai bagi mengadili setiap kesalahan. Inilah perubahan yang berlaku dalam bidang perdagangan di Melaka setelah kedatangan Islam. So, kalau
keluar soalan bahagian ni, biasanya soalan keempat dia akan tanya, apakah kepentingan sektor perdagangan kepada negara kita? Kamu jawablah, perdagangan merupakan satu pendapatan negara yang sangat penting. Perdagangan menjana peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat. Okey, perdagangan membolehkan kita melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain. Perdagangan membolehkan barang makanan dibawa masuk ke Malaysia. Perdagangan membolehkan kita mengeksport hasil negara ke luar negara. So kamu jawab, apakah kepentingan perdagangan? Okey, nampak cikgu dah terangkan. Melaka adalah satu kawasan perdagangan yang penting di negara kita. Kenapa dia jadi kawasan perdagangan yang penting? Cikgu dah bagi tahu, kerana kedudukan strategik dan kemudahan pelabuhan. Kemudian setelah berlakunya kedatangan Islam di Melaka, antara perkara yang berlaku perubahan dalam bidang perdagangan ialah wujudnya jawatan-jawatan tertentu bagi memastikan perdagangan itu dijalankan secara adil. Contohnya jawatan Laksamana dan Syah Bandar. Kemudian yang kedua, pengenalan alat timbang dan sukat bagi memastikan sukatan barang dibuat secara adil tanpa menipu kepada para pedagang. Dan yang ketiga, pengenalan undang-undang, iaitu Undang-Undang Laut Melaka bagi memastikan keselamatan di kawasan pelabuhan dan perairan Laut Melaka terjamin dan mengikut perdagangan yang ditentukan secara hukum Islam. Okey, ini saja kelas untuk hari ini. Terima kasih kelas. Nanti cikgu akan buat lagi video untuk topik-topik yang mengikut soalan percubaan tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih student.